Nanti masuk balik. Kena dalam exam kena perhati betul-betul soalan nak minta apa, general ke standard. Okey. Kalau kita berjaya cari standard, our expense sahaja dia, kembangkan dia, bolehlah dapat general. Kalau dia bagi general, soalan bagi general suruh dapatkan standard equation, kita kena buat CTS, completing the square. So completing the square kita kena mantap betul. Okay, ni sketch circle, sketch kena hati-hati. Kalau boleh setiap soalan circle ni kena sketch sebenarnya biar nampak apa yang berlaku. Lepas kita teruskan ke example 5. Okay, example 5, kalau tak nampak awak boleh lukis dulu. The center of a circle is 0, 0 and passing through 4, 3. So apa maksud passing through ni? Circle tu akan lalu point 43. So 43 ni dia akan berada di atas circle. Jadi kita bagi dia nama XY. Okay, sebab ni bagi tahu dah kat sini ni. Any passing through points XY can be substituted in the equation. So XY ni any point that pass through circle. Okay, sini dia akan berada di somewhere here lah. Mungkin situ lah kot. Ni adalah 43. Kalau kita kalau nak masukkan dalam equation, kalau standard equation tu, dia adalah XY. And then kita ada satu center 0, 0. Okay, center 0, 0. Lepas tu dia suruh cari equation of the circle. Hak mana rasanya nak guna ni? Standard ke general? Standard equation ataupun general equation? Hak mana you all? Hak mana? General. Duk lah. Bukan general. Standard. Kita akan guna standard equation. Okay, standard equation bila ada center. Ni HK lah nama dia. Ni HK. Kenapa guna standard equation? Sebab sekarang kita ada satu point yang berada di atas circle. Which is point XY. 43. Dan kita ada 0, 0. HK. So daripada point 43 ke 0, 0 tu kita boleh dapatkan radius. Sebabnya nak dapatkan equation of circle kena ada radius, kena ada center. Sekarang center dah ada. So masalah kita nak cari radius. So nak cari radius dalam kes ni senang, kita guna equation standard kan. Kita ada x minus h square plus y minus k square equal to r square. Bila kita sub, mana nak dapat r, kita akan sub lah. X dengan Y ada value dia 43 tu, HK pun ada value 0, 0. Kita boleh terus dapatkan value of R berapa. So dapat value of R berapa, kita sub semula HKR. Jadilah equation of circle. Bila equation of circle ni X dan Y tu jangan isi lah. Sekarang kita nak isi XY which is value dia 4 dan juga 3 untuk dapatkan R berapa. So 4 minus 0 square plus 3 minus 0 square equal to R square. So bila kita punca kuasa kan, everything, 4 square plus 3 square, punca kuasa, patutnya ada plus minus lah kat sini. Kita dapatlah value of R dia berapa. So R dia jadi berapa ni? 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2, punca kuasa kan. Dapat apa? Radius? 5. Dapat 5 kan? So dia patut dapat plus minus 5. Kita akan ambil yang positif sahaja. R sama dengan 5. Bila R sama dengan 5, dan bila ada XY dan ada HK center dan ada mana-mana point yang berada di atas circle, dalam kes ni dia bagi 4, 3. Ataupun kalau dia bagi 2 point ataupun lebih daripada 1 point, awak boleh pilih lah mana-mana point untuk masukkan dalam equation, standard equation ni untuk dapatkan value of R. Aim kita untuk dapatkan value of R dulu mula-mula sekali. So ni step pertama, kita kena cari dulu value of R kita. Dan lepas dapatkan value of R, masukkan semula dalam standard equation. Step pertama dia kat sini. Okay, masukkan semula dalam standard equation. This is the standard equation. Okay, so untuk standard equation, X dan Y tu kita dah isi dah.
Sebab equation kena ada, XY kena ada. HKR sahaja yang kita isi. So X minus 0 square plus Y minus 0 square equal to 5 square, you get 25. 5 kuasa 2 dapat 25. Cantikkan lagi, X tolak kosong tinggal X sajalah kat sini. Jadi final answer dia X square tambah Y tolak kosong tinggal Y sahaja. Y kuasa 2 sama dengan 25. Boleh faham kau? Okey, boleh faham? 63 orang. Hello, hello. Faham. Okey, thank you. Syed ada kat mana sekarang, Syed? Di rumah. Oh, bahagia molek ya. Okey, cukup sampai situ untuk example 5. Bila dia bagi 1 point kat atas circle dan dia bagi 1 center, kita gunakan standard equation untuk dapatkan radius dulu. Bila dapat radius, masukkan semula dalam standard equation untuk dapatkan equation of circle. Equation final sekali untuk equation of circle tu X dan Y jangan isi apa-apa. Kita isi H, K, R sahaja. Okay, so lagi kita pergi kepada example 6. Okay, example 6 ni dia bagi AB. AB tu mesti berada di atas circle lah sebab AB tu merupakan diameter. So you boleh lukis dulu, tak nampak lah macam mana keadaan dia ni. So kita lukis dulu. Ini A, ikutlah macam mana pun ikut awak lah. So AB agak-agak. So kat sini bila diameter, apa maksud diameter? Diameter ni dia akan pass through center. Okay, garisan antara 2 point dia tarik. Tapi dia must pass through center. Kalau dia tak pass through center, dia tak jadi diameter. Dia jadi something else. Okay, so ini 18. B ni 3, 14. Okay, again untuk cari equation of a circle, kita kena ada center dan kita kena ada radius. Jadi daripada diameter ni macam mana kita nak dapatkan dia punya center dan radius? Ada idea tak? Ni waktu zaman sekolah dulu. Mek Mok kot belajar ni. Daripada diameter dapatkan radius. Ya. Titik tengah kan, midpoint kan, nak cari midpoint? Ingat tak kan nak cari midpoint? X1 tambah X2 bahagi 2. Lepas tu Y1 tambah Y2 bahagi 2. Yeah, thank you. Betul. So kita cari dulu center dia. Center tu awak belajar pengetahuan sedia ada tu, kita panggil tu benda yang awak dah belajar sama dulu. So nak cari dulu the center. Center adalah X1, X2, X1 plus X2 divided by 2. Okay, so center dia 1, X1 1 tambah 3, X2 kita 3 bahagi 2. Kita koma. Sebelah sini X, sebelah satu lagi Y, koordinat kan. Koordinat sebelah dia Y lah. Y pun sama, Y1 kita 8 tambah Y2 kita adalah 14 divided by 2. So from here you can get what's the center. So our center is 4 divided by 2, you get 2. And then our Y is 8 plus 14, you get 22 divided by 2, which is 11 kan. 2, 11. Kita ingat sini midpoint. Tempat ni tak ada dalam nota tapi kita akan guna dia anytime. So this one X1 plus X2 divided by 2, Y1 plus Y2 divided by 2. Okay, kita dah ada midpoint kita which is 2, 11. Lepas midpoint, lepas ada midpoint which is our center, apa yang kita kena dapatkan lagi untuk dapatkan equation of a circle, of the circle? Kita dah ada center, satu lagi benda kita kena cari adalah Radius. Radius. Okay, sekarang kita ada center dan kita ada 2 point yang berada di atas circle. How to find the radius? Kita nak dapatkan radius dia.
Tak ada kita cari dia, tak ada radius. Kat atas tadi. Standard form. Masuk dalam standard form. Untuk dapatkan radius. Radius kan formula dia tadi kan. Dia sama macam standard form punya formula lah juga. Which is apa tadi? X minus H square plus Y minus K square. Okay, ni R square. So nak dapatkan R tu kita punca kuasakan sahaja X kita mana-mana point yang berada di atas circle. So we have 2 point here which is A or B. Depending on you, nak pilih yang mana. So sepatutnya dapat jawapan sama lah mana-mana pun yang you pilih sebagai X dan Y. So katakanlah 1 tolak, kita ambil 18 point A. So 1 tolak H kita adalah 2. Kuasa 2, so walaupun dia negatif tapi sebab dia kuasa tu dia akan jadi positif. So Y kita 11. Bukan Y 11. Y kita 8. 8 tolak 11 kuasa 2. Punca kuasakan. Okay, cuba cari dapat berapa value of R ni. HK kat situ salah. X. Dapat berapa anak-anak value dia? R. Tekan calculator. Set 10. Dapat set 10 Tak apa, set 10 pun okey. So set 10 sepatutnya ada plus minus lah dekat depan ni. Kita ambil yang positif saja. Ni kena biasakan plus minus tu sebab takut nanti untuk chapter lain bila kena buat plus minus tu awak tak buat. So better kita biasakan buat. Ambil yang positif sahaja sebab ni melibatkan panjang. So ambil R equal to set 10. So bila R equal to set 10, yang ni belum settle lagi, kita akan sub semula. Lepas dapat radius, kita akan sub semula ke dalam standard equation. Isi value of H, K and R to get the standard equation of the circle. So our R square equal to balik. Tak kisah pun mana-mana. X minus H, H kita adalah 2 square plus Y minus K square equal to R square. Our R bila square, R kita set 10. Bila square dia tinggal 10 sahaja. So this is the standard equation of the circle. X minus H square plus Y minus K square equal to R square. Okay, dia minta equation. Biasa kita akan letak standard lah. Melainkan soalan, dia spesifikkan lagi. Dia nak general equation. So from the standard equation, you kena expand. Expand, jadikan dia dalam bentuk general equation which is X square plus Y square plus 2GX plus 2FY plus C bla bla bla. Gitulah. Okay. So this is standard equation. Kita bagi standard lah. Soalan tak spesifikkan nak apa. So you choose standard. Sebab tu yang paling mudah. Lepas tu beres soal ni. Bagi diameter. Bila dia bagi diameter sama juga case dia. Kena dapatkan radius. Kena dapatkan center untuk masukkan dalam standard equation. Okay. Beres dulu. Kita pergi kepada example 10. Example 10 dah 7 dah lagi. Example 7. Okay, example 7. So ni berbeza dah dengan example sebelum ni. 7 dan ke bawah ni dia dah kena guna cara yang berbeza. Okay, hak ni dia bagi equation of the circle passing through points 1, 1 and 3 to with diameter y minus 3x plus 7 equal to 0. So untuk soalan yang macam ni, okay, dia bagi 2 point yang berada di atas circle. Kita lukis sikit supaya nampak kat mana kedudukan dia. So dia tak bagi tahu pun 2 point ni adakah jadi diameter ke. So dia tak bagi tahu, maksudnya dot lah tu. Kita ada center kat sini. So 2 point tu it can be here. Kita agak-agak tu kena, tak boleh, kena logik jugalah, kena ikut koordinat juga. Agak-agak kita tu kena berilmu sikit. Okay. So satu-satu mungkin somewhere here. Satu-satu kat sini. 3-2 mungkin kat sini lah kot. Okay, lepas tu dia ada satu equation diameter. Dia bagi kita equation of a diameter.
Equation of diameter mungkin gitulah kot. Y minus y minus 3x plus 7 equal to 0. Okay, yang kita kena tahu, bila diameter dia akan pass through center. Okay, dia akan pass through center, which is our center H, okay. Kita akan guna center kita dalam kes ni untuk soalan yang macam ni, kita akan guna center kita negatif G, negatif F. Kita guna HK, kita akan guna negatif G, negatif F. Okay, dia punya idea dia adalah kita akan guna bila dia bagi point, sama point dia ada dua jenis soalan. Soalan yang dia bagi point ni ada dua jenis soalan. Sama ada dia bagi awak 2 point, dia bagi satu point yang pertama, point yang kedua dia akan bagi lagi satu equation of diameter. Kenapa? Sebab untuk soalan macam ni kita akan solve dia guna general equation. Okay, general equation kita x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Okay. Kita akan guna equation ni. So apa aim kita, apa yang kita kena expect, kita akan cari apa value G, apa value F dan apa value C. So untuk cari G, F, C itu adalah 3 unknown. Bila ada 3 unknown, kita kena dapatkan 3 equation. Kita kena dapatkan 3 equation untuk solve 3 unknown. So ini dia akan jadi simultaneous equation. You akan solve dia guna simultaneous equation, either guna elimination ataupun substitution by substitution method. Eliminate ataupun sub ataupun mungkin gabungan kedua-dua. So dia akan complicated sikit. Okay, aim untuk soalan ni kena dapatkan GFC. Sama ada dia bagi 3 diameter, 3 point yang berada di atas circle. Okay, 3 point yang berada di atas circle ataupun dia bagi soalan yang macam ni. Dia bagi 2 point yang berada di atas circle dan satu equation of diameter. So untuk equation of diameter tu, kita kena letak center kat tengah-tengah. So center bila kita menggunakan general equation, dia punya center adalah negatif G, negatif F. Kalau guna standard HK kan, tapi untuk soalan ni kita kena guna general equation. So dia punya center adalah negatif G, negatif F. Okay, dah clear sampai situ. So sekarang kita akan sub setiap point yang dia bagi ni adalah XY. Sebab point ni berada di atas circle. So setiap point adalah XY. Kita akan sub dalam equation ni. Standard kita punya general equation. Ini pun XY juga. Okay. So X kita untuk equation yang pertama. Equation yang pertama kita isilah X kita 1. Tambah Y pun 1. Tambah 2 darab 1. X kita 1 kan. Dan ada G. Satu lagi. Tambah 2 F yang kita nak cari. Y kita 1. Plus C. C ni tak tahu apa. So C tu nanti kita nak cari. Okay, daripada sini cantikkan dia. Jadikan GFC je dan nombor tu bawa pergi sebelah kanan. Macam kita buat 3 apa? Simultaneous equation with 3 variables. Okay, ni chapter 2 yang awak belajar dulu. So 2G tambah 2F tambah C sama dengan 1 tambah 1 jadi 2, bawa sebelah kanan jadi negatif 2. So kat sini kita dapat satu equation. Okay, untuk GFC 3 unknown, so kena ada 3 equation. Cari lagi equation yang kedua. Gunakan standard general equation yang sama, sub X dan Y. So X kita 3 kuasa 2 tambah Y kita 2 kuasa 2 tambah 2 X kita isi dah nombor 3 G plus 2 kita isi kita punya Y dulu. Y kita 2 F plus C equal to 0. Lepas tu macam tadi juga cantikkan dia, letakkan GFC belah kiri, nombor bawa pergi sebelah kanan. So ni 3 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2, dia akan jadi berapa? 9 tambah 4. 13 tak? Kalau salah bagi tahu dah.
13 tambah 6G tambah 4F tambah C sama dengan kosong. So tinggalkan GFC di sebelah kiri. Nombor awak pergi sebelah kanan. Jadi negatif 13. So ini kita dapat equation yang kedua. Settle dah tu dua koordinat kita dah masukkan dalam general equation untuk dapatkan dua equation. Sekarang kita nak cari equation yang ketiga. So equation yang ketiga tu kita akan masukkan dia dalam equation yang diberi dalam soalan. Diameter yang dibagi tu. Y minus 3x plus 7 equal to 0. Tapi point x dan point y. Okay, kita tulis dah sikit kat sini. Ni kita ambil point 1, 1. Yang ni, yang kedua tu kita ambil point 3, 2. Okay, satu lagi kita akan ambil point ni. Negatif G, negatif F. Kita akan sub dia dalam equation y minus 3x plus 7 equal to 0. Kenapa? Sebab diameter yang dia bagi tu, diameter mesti pass through center. So our point, center kita negatif G, negatif F. So x dan y, x itu kita akan gantikan negatif G lah. Ni y. Y kita negatif F. Y kita adalah negatif F. Okay, ni x, ni y. Minus 3 times x, which is negative G, plus 7 equal to 0. So dia akan jadi negative F plus 3G plus 7 equal to 0. So now you have the third equation. Perlu. Gitu cara dia. Dia panjang sikit lah. Markah dia pun banyak untuk soalan ni. Markah dia banyak dan you ada tendensi untuk buat careless mistake. Sebab bila jalan pengiraan panjang kan awak jadi pening. Okay. So ni kena guna pengetahuan sedia ada lah macam mana nak solve dia. Macam mana nak guna eliminate ke gapo ke, dia tak ada fix way tau. Dia macam kena fikir sendiri. Tapi apa yang kita nampak dekat sini, sekarang kita ada 3 equation kan. Apa yang kita nampak kat sini mula-mula sekali untuk equation pertama dan equation kedua, kita boleh nampak dia punya coefficient of C dia sama. Bila coefficient of C dia sama tu kita boleh eliminate. Okay, boleh eliminate, matikan C tu dulu. Kita kena cari cara mudah apa nak buat ni tapi tak ada cara mudah. Okay, boleh kita buat 2 tolak 1. Okay, buat dulu 2 tolak 1. Kita nak eliminate dulu C tu. Nanti daripada situ kita fikir semula. Okay, tu yang pertama yang kita buat. Boleh buat 2 tolak 1. Okay, 2 tolak 1. 2 minus 1. Okay, 2 tolak 1 dia jadi 6 tolak 2. Dia akan jadi 4G tambah. Okay, 4F tolak 2F jadi 2F. C tolak C, matilah C tu tak ada dah. Negatif 13 tolak negatif 2. Dia akan jadi negatif 13 tambah 2. Which is negatif 11. Okay. So kita dapat gini. 4G tambah 2F equal to negatif 11. Lepas tu, apa lagi yang kita boleh buat ni? Cuba fikir, apa lagi awak boleh buat ni? Untuk solve, untuk dapatkan value GFC. Rasa-rasanya. Ada idea? Badrul Amin tak ada hari ni. Ada. Nizam. Lama tak dengar suara Nizam. Nizam ada idea daripada sini apa nak buat? Nak cari GFC? Maka banyak ni. Ada ke tak Nizam? Nizam macam mana nak cari value GFC? Apa next step yang awak boleh fikir? Kita dah dapatkan equation yang keempat sekarang. Ni kita guna pengetahuan sedia ada. Ada dah left lah. Takut orang tanya dia.
Cari F. Cari F. Okey, macam nak cari F? Hak mana? Bawa 4G ke sebelah. Okey, bawa 4G ke sebelah. Okey, boleh juga gitu. Hak paling mudah lagi kalau kita tengok kat sini untuk equation yang ketiga tu ini pun dalam FG juga. FG 7. Maksudnya equation dia FG and ada dua equation dekat situ, ada dua unknown dekat situ. So awak boleh jadikan F sebagai subjek untuk nombor 3 tu. Ataupun daripada nombor 3 you boleh guna calculator. Okay, saya ajar guna calculator dulu lah sebab nanti nak guna calculator juga kan. Okay, so kita akan guna yang ketiga ni. Daripada nombor 3 ni, ini equation yang keempat. Cantikkan equation yang ketiga, letak dia kedudukan yang sama. Letak dalam kedudukan G dulu. Kita ada 3G. 3G. Lepas tu F kita tolak F sama dengan negatif 7. Okay, daripada equation ketiga jadikan dia macam ni. Kenapa jadikan dia macam ni? Kita boleh cari guna calculator. Okay, sekarang tekan calculator yang dua unknown, simultaneous equation. Dua unknown, dua variable tu. Cuba dapatkan value of G dan value of F. Tekan calculator, dapatkan value of G, dapatkan value of F. So, tak ada calculator sekarang, boleh korang tekan. Reti kan guna calculator? Siapa guna calculator hitam tu? So ni ada dalam chapter 2 kan? Tekan menu dulu mula-mula sekali. Lepas tu kita tekan simultaneous equation. And number of unknown kita ada 2. Kita ada value G dan juga F. So sub sahaja coefficient of G kita 4. Coefficient of F kita 2 dan coefficient of C negatif 11. And then hak bawah tu 3, negatif 1 dan negatif 7. Dapat berapa G awak dengan F? Negatif 5/2 dengan negatif 1/2. Okay, thank you. Okay. So kita dapat value G kita negatif 5/2 dan value F kita negatif 1/2. So boleh sub dalam mana-mana equation, sama ada equation pertama ke equation yang kedua atau 1 dan 2 je lah untuk cari value of C. Kita try. Apa jawapan dia? Awak try cuba sub masukkan. Saya tengok jawapan dia. Betul ke tak, takut salah. Betul, G dapat negatif 5/2, F dapat negatif 1/2. So awak sub dalam mana-mana equation, sama ada equation pertama ataupun equation kedua untuk cari value C. Dapat tak cari value C berapa? Wahai. Jaya tak dapat C? Gerti ke tak nak cari C? C dapat 4. Okay, thank you. So C dapat 4 cari sendiri dah. Siapa hak tak gerti, masukkan sahaja dalam equation pertama dah. Ataupun equation kedua terpulang pada masing-masing. 2 darab negatif 5/2 tambah 2 darab negatif 1/2 plus C equal to negatif 2. So jadikan C sebagai subjek, dapatlah C kita sama dengan 4. Itulah jawapan dia GFC. Tapi tak settle lagi tu.
Ada settle lagi. Dia suruh cari equation of circle. So kita kena sub semula GFC yang kita dapat tu dalam general equation yang ni. X square, Y square tu tinggal, jangan isi apa-apa. Cuma G, F dan C tu kena isi nombor yang kita dapat tadi. Okay, so dia jadi X square tambah Y square tambah 2GX2 darab G X plus 2FY. FY plus C equal to 0. Dan cantikkan dia lagi. Tak comel lagi ni. Comelkan. X square plus Y square minus 5X minus Y plus 4 equal to 0. So tu example 7. Example 7 dia. Mana boleh guna calculator, kita guna calculator. So yang ni tak boleh guna calculator direct. Sebab kenapa tak boleh guna calculator direct ni? Yang sini boleh juga gunanya. Boleh kan? Boleh kot. Oh. Kalau nak guna calculator direct, maksud guna calculator direct ke apa dia pula? Okay, maksudnya kita isi calculator kita 3 unknown. Ni yang pertama. Ni yang kedua. Yang ketiga tu. Ni kena. Yang ketiga. Oh, gege semua aku. Ni yang ketiga. Sini. Ya Allah. Pasal 3G tolak F plus 0C. Equal to negative 7. Boleh juga kot terang guna calculator direct. 3 unknown akan terus dapat value GFC. Boleh terang, benda boleh guna calculator, kita tekan calculator je lah ni. Betul nak terang. Dapat jawapan sama dok. Betul. Tiga lah jadi. Allah. Sama dengan 1, 3, 6. So kita isi dia 2, 1, negatif 2. 6, 4, 1, negatif 13. 3, negatif 1, 0, negatif 7. Boleh terus guna calculator. Nak guna calculator terus pun boleh. Maksudnya gunakan 3 unknown. Okay, cari 3 unknown. Tapi C tu akan jadi kosong lah untuk equation yang ketiga ni. Dia akan jadi kosong. Okay, boleh dapat terus GFC. Sebab awak guna calculator je kan nanti kan untuk objective equation, untuk soalan objektif. Boleh dapatkan GFC. Cuma susunan dia kena cantik lah. Kalau G kat depan semua kena letak G kat depan. Susunan kena GFC. Kalau letak C kat depan, C, FG ikut lah. Sampai susunan kena betul. Sebelum kita sub dalam kalkulator. So dapat terus GFC kita. Alhamdulillah settle tu. Okay, so bila ada soalan dia suruh cari equation of circle, dia bagi 2 point dan dia bagi satu diameter, equation of diameter. So ini cara nak solve dia. Kita akan wujudkan 3 equation dan cari value 3 unknown iaitu G, F dan C. Dapat GFC boleh sub semula ke dalam general equation. Dapatlah equation of a circle. Okay, so example 8. Ni guna CTS. Example 8 dan 9 guna CTS. So yang ni awak boleh teradi lah. So dah hari tu. Daripada general equation yang dia bagi, awak guna CTS sahaja. Dapatlah standard equation dia macam mana. So mungkin kita tunjuklah code lah. Tunjuk so. Saya tunjuk example 9. Okay, saya tunjuk example 9. Pakai colek ni. Okay, kerana nak buat CTS, mula-mula sekali kita kena susun kedudukan dia tu. X letak dengan X, Y letak dengan Y lah. So letak X sekali dengan X jadi 2X square tolak 32 X tambah 2 Y square tambah 20 Y
equal to 16. 16 boleh, bawa pergi sebelah kanan. Nombor saja tu bawa pergi dia sebelah kanan. Negative 16 jadi dia. Okay, untuk buat CTS, kita ada X square dan ada X, dah boleh buat CTS. C tu kita tak ada pun tak apa. Okay, C tu tak ada pun tak apa. Ada X square, ada X, boleh buat CTS. Untuk buat CTS, mula sekali koefisien X square kena 1. So sekarang koefisien X square dan Y square kita belum 1 lagi. Macam mana nak jadikan dia 1? Okay kan, nak jadikan dia 1 ni. Koefisien X square dan Y square. Buat faktor. Faktor 2 keluar untuk kedua-dua. You asingkan lah, jangan buat sekali. So 2 kat luar, hak ni jadi X. Ataupun boleh bahagi everything dengan 2 ni, boleh bahagi everything dengan 2. Sebab ni ada sama dengan, dia ada sama dengan sebelah kanan. So kita boleh bahagi dengan 2. Yang kita tak boleh bahagi dengan 2 tu kalau dekat sebelah kanan dia tak ada equal to. Kita tak ada equal to apa-apa. Dia adalah equation. Dia adalah function, dia bukan equation. So dalam kes ni dia ada equal to something. So kita boleh bahagi 2 everything untuk jadikan koefisien X square dan Y square kita sama. Dan satu lagi tak boleh faktor, tak boleh nak bahagi juga kalau dalam kes circle sepatutnya koefisien X square dan Y square tu mesti sama lah. Kalau koefisien X square dan Y square tak sama, dia tak jadi circle. So ni sama, koefisien X square dan Y square kita 2. So kita boleh bahagi left hand side and right hand side equal to 2. Bahagi dengan 2, so dia akan jadi X square minus 16X plus Y square plus 10Y equal to negative 8. Okay, sampai situ koefisien X square dan Y square pun dah jadi 1. So untuk dia ni, takut tak nampak, kita buat bracket kuasa 2 tolak bracket kuasa 2. Okay, tambah. Buat ni dulu. Apa nak isi dalam hot merah tu? Bracket kuasa 2 tolak bracket kuasa 2. Okay, nak isi apa? Ingat tak? Soleha ada Soleha. Tak ada Soleha. Ada tak? Soleha ni celan-celuk je. Kadang ada, kadang tak ada. Ada. Soleha ada? Soleha? Dengar tak? Ada? Masuk. Soleha, duduk kat mana awak? Di manakah keberadaan anda? Rumah ke? Kolej ke? Soleha, dengar ke tak? Alah. Tak clear. Apa nak isi dalam tu, dalam bracket tu? CTS. X minus B per 2. B kita berapa? Negative 16. Okay, so kat sini isi X minus. Ni kan akan ikut kan? Bila kat sini tolak, ini pun tolak lah. So X minus 16. 16 bahagi 2 dapat 8. So nombor kat sini, bracket yang satu lagi tu kita copy sahaja nombor 8. Senang sahaja. Dah sini dah CTS ni, tak susah pun. Asalkan koefisien X square dia 1. Selagi belum 1, kau hilang mana-mana pun, biarkan jadikan dia 1 dulu. And then the same thing untuk belah Y. Okay, bracket kuasa 2 tolak bracket kuasa 2. So dalam ni jadi X. Berapa value dia? Y tambah 5. Y. Jadi Y tambah 5. Tolak. Kan, tolak. Kenapa tolak? Kat tengah tu memang sentiasa tolak. Dalam bracket je dia akan follow atas. So ni akan jadi 5 juga. Okay, sama dengan negatif 8. So M kita, ada kuasa 2, sorry. Ada kuasa 2 kat sini, bracket kuasa 2 tolak bracket kuasa 2 kan. Cantik kan dia. So kita akan jadikan dia standard equation. Okay, standard equation. So kat sini dia akan jadi X minus 8 square minus 64 plus
y plus 5 square minus 25 equal to negative 8. So jadikan, letakkan x minus 8 saja, nombor-nombor semua tu semua bawa pergi ke sebelah kanan. Okay, sama dengan negatif 8 tambah 64 tambah 25. Okay, tolong cari nombor belah kanan tu dia jadi berapa value dia? 81. Okay, thank you. So this is equal to 81. Compare dia dengan standard equation which is x minus h square plus y minus k square equal to r square. So from here you can get what's value for h and k. So our h is equal to 8 and our k equal to negative 5 sebab tolak, darab tolak dia akan jadi positif. And then our r is equal to 9. Okay, so center kita adalah 8, negative 5. And our radius is equal to 9. So this is the final answer. Okay, so beres ni. Final untuk kerja rumah, you boleh buat example 8. Example 8. Example 8, 10 sebelah. Boleh telah belakang ni. Example 8, 10 dan 11. Dan so kita bincang semula. Tak ada dah esok. Tak apalah nanti. Okay, itu sahaja untuk hari ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Okay, bye. Thank you, madam. Bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you. Thank you, madam. Thank you. Madam, nanti recording madam bagi Bagi. InsyaAllah bagi. Oh, okay. Okay. Terima kasih, madam. Alright. Makin ke apa dia?